Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ini dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Di zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, ketika negeri itu menjadi pusat perdagangan antara bangsa dan lambang kekuasaan di rantau Nusantara, muncul seorang wanita yang namanya terpahat dalam sejarah. Beliau dikenali sebagai Tun Teja Ratna Benggala, putri kepada Bendahara Sri Amardiraja Pahang. Tun Teja merupakan seorang gadis bangsawan yang terkenal dengan kecantikan luar biasa, budi pekerti yang halus dan kewibawaan sebagai anak pembesar negeri. Parasnya menjadi buah mulut istana dan rakyat, sehingga keindahan namanya sampai ke telinga Sultan Mahmud Shah, pemerintah Melaka ketika itu. Sultan Mahmud Shah yang baru menaiki takhta setelah kemangkatan ayahandanya, Sultan Alauddin Riayat Shah, mula berhasrat untuk memperistrikan Tun Teja. Namun hubungan antara Melaka dan Pahang ketika itu tidaklah erat. Negeri Pahang merupakan wilayah yang mempunyai hubungan sendiri dengan kerajaan Indrapura dan tidak berada di bawah taklukan penuh Melaka. Melihatkan sukar untuk menjalin hubungan secara langsung, Sultan Mahmud mengutuskan Hang Tuah, laksamana kesayangan Baginda yang terkenal dengan kepintaran dan kesetiaan untuk menyelesaikan urusan memikat Tun Teja. Hang Tuah tidak membawa hulu balang atau bala tentera, sebaliknya hanya membawa hikmah, strategi dan helah. Setibanya Hang Tuah di Pahang, beliau mengetahui bahawa Tun Teja sudah pun bertunang dengan seorang putra dari Indrapura. Namun begitu, Hang Tuah tidak berganjak daripada tanggung jawabnya. Dengan kepetahan berkata-kata dan kebijaksanaan menyusun bicara, Hang Tuah mula mendekati Tun Teja. Katanya, cinta Sultan Mahmud adalah suci dan Tun Teja dilahirkan bukan sekadar untuk menjadi putri Pahang, tetapi permaisuri kepada seorang raja besar. Tun Teja pada mulanya enggan menerima lamaran itu. Namun rayuan Hang Tuah ditambah dengan kata-kata indah yang menyentuh hati, akhirnya membuka ruang dalam jiwa sang putri. Tanpa menyadari bahawa Hang Tuah tidak pernah mencintainya secara pribadi, Tun Teja mula percaya bahawa dirinya benar-benar disayangi oleh utusan Melaka itu. Pada suatu malam, Tun Teja membuat keputusan besar dalam hidupnya. Dia melarikan diri bersama Hang Tuah, meninggalkan istana Pahang, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan tunangnya. Perjalanan ke Melaka bukan sekadar melintasi sempadan negeri, tetapi juga memutuskan satu ikatan darah dan amanah. Apabila tiba di Melaka, Tun Teja tidak disambut sebagai kekasih Hang Tuah, tetapi diterima terus oleh Sultan Mahmud sebagai bakal permaisuri. Ketika itulah dia menyadari bahawa dirinya telah diperdaya. Hang Tuah hanya menjalankan tugas sebagai utusan raja. Hati Tun Teja yang mengimpikan cinta sejati akhirnya hancur. Namun begitu, Tun Teja tidak menentang takdirnya. Dia akur dan reda. Dalam kesedihan, dia mengangkat martabat sebagai permaisuri Sultan Mahmud Shah. Beliau memainkan peranan penting dalam istana, bukan sekadar sebagai permaisuri, tetapi juga sebagai penasihat, pelindung wanita istana, dan lambang keanggunan di Raja Melaka. Tun Teja hidup sebagai permaisuri dalam keadaan aman seketika, namun kemegahan Melaka tidak kekal lama. Pada tahun 1511, Portugis menyerang Melaka di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Kota Melaka diserang dari laut dan darat, rakyat lari bertempiaran, dan istana dijarah musuh asing. Sultan Mahmud Shah terpaksa berundur dari kota, menyelamatkan diri bersama keluarga dan pengikut-pengikut setianya. Dalam pelarian itu, Tun Teja turut dibawa bersama. Mereka berundur ke arah selatan, menuju ke Muar dan seterusnya ke Bentayan. Namun dalam perjalanan tersebut, Tun Teja jatuh sakit. Tubuhnya lemah, semangatnya semakin pudar, dan akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir di Merlimau, Melaka. Disitulah beliau disemadikan. Hari ini makam Tun Teja masih wujud dan diziarahi ramai. Letaknya sunyi dalam kehijauan Merlimau, namun penuh dengan aura sejarah yang mendalam. Bukan kerana beliau seorang pahlawan, tetapi kerana beliau telah mengorbankan segalanya demi negeri yang tidak dilahirkannya, Melaka. Kisah Tun Teja sering dianggap sebagai kisah cinta, tetapi sebenarnya ia lebih besar daripada itu. Ia adalah kisah pengorbanan seorang wanita bangsawan yang ditinggalkan dalam sejarah sebagai simbol kekuatan hati dan ketabahan jiwa. Dia sanggup mengorbankan cinta pertamanya, keluarganya, dan marwahnya sebagai putri Pahang
demi sebuah kerajaan yang akhirnya turut roboh di tangan penjajah. Tun Teja tidak mencatat sejarah dengan senjata, tetapi dengan air mata. Dan di sebalik itu, dia mengajar kita bahawa kadangkala kekuatan wanita bukan pada suara atau kuasa, tetapi pada pengorbanan yang diam dan setia.